Esok ustaz lain cakap pasal fiqh, lusa tahu pasal tafsir, lutulat tahu pasal hadis. Kan berubah. Jadi kalau tak main ya, selakarlah kita. Betul tak? Sebab tak ada berubah dah sama. Ataupun tak berubah pun teruk dah semalam. Hari ni tahu Pak Ustaz mengajar Pak Masa, esok tak main mengaji, tak tahu apa langsung, kan teruk dah semalam. Teruk dah ni, maknanya selakarlah tu. Bukan sebenarnya London betul. Ya. Kan? Jadi tak ada pilihan kita. Tak ada pilihan. Kita ni kata ulama mesti hari ni lebih baik dari semalam. Kalau hari ni sama dengan semalam, maka pergi. Apa ni? Dah Allah Ta'ala bagi hari baru, sihat pula, celik mata, sejuk udara pula, boleh makan macam semalam, tapi amalan kita duduk sama saja dengan semalam. Apa rugilah. Sepatutnya yang kelebihan Allah Ta'ala beri kekal yang ada sudah bertambah sikit. Ataupun jangan kita hari ini lebih teruk daripada semalam. Jangan. Maknanya kalau hari ini main kuliah, kadang-kadang ada orang fikir macam ni, semalam kan semayang malam, hari ini relax sikit kot. Ada kadang-kadang semalam dah main ngaji kat surau, esok kita relax sikit, dah dapat banyak pahala. Macam tu. Tak boleh. Passion orang yang berangan-angan, passion orang yang orang kata apa, dia selesa dengan apa yang dia miliki. Passion inilah, sifat beginilah yang menyebabkan kita tak kemana. Orang yang beramal ni selalu merasa dirinya tak pernah cukup. Orang yang beramal soleh, dia rasa tak pernah cukup. Kalau hari ni dia mengaji, esok pun nak mengaji lagi, lusa pun nak mengaji lagi. Hari ni dah jemaah, esok nak jemaah lagi, kalau nak jemaah lagi. Itu sifat dia. Jadi kita ni tak ada pilihan. Kalau cakap tentang masalah, tak ada pilihan. Melainkan mestilah setiap hari lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Mesti. Kalau tidak, kita dua golongan tadi lah. Orang yang rugi, ataupun orang yang gagal. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya itu umum 45. Saya dah cakap tadi. Mutakhir ni sebenarnya. Kita ni banyak musibah-musibah melanda kita. Sama ada musibah kita dalam bentuk yang besar seperti kemarau, panas. Tapi ada juga musibah yang melanda kepada setengah daripada kita dalam bentuk musibah-musibah ujian, kejahatan. Macam ada yang kena rompak, ada yang kena sambung, ada yang kena ragu, ada anak kita dibuat orang, ada rumah kita dimasuk orang, ada syarikat kita mungkin kerana dimasuk oleh penjahat, macam-macam. Semua ni ialah bentuk-bentuk kejahatan yang Allah Ta'ala dah beri peringatan dalam Al-Quran. Kejahatan-kejahatan yang dibuat dari kalangan jin dan manusia. Allah dah sebut dah, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung wahai Allah daripada Tuhan kepada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja kepada sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada sekalian manusia. Min waswasil khannas, daripada waswas, sifat waswas daripada syaitan yang lemah khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menjadikan waswas dalam jiwa manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi Allah Ta'ala dah sebut dalam surah An-Nahl bahawa kejahatan-kejahatan yang menimpa kita ni sebenarnya manusia yang ada buat. Boleh jadi manusia buat. Dan pasal apa Allah kaitkan kejahatan dari kalangan jin dan manusia disebut minal jinnati wan nas? Pasal apa? Pasal jin, kejahatan manusia ni bila dia buat, dia sebenarnya bersekongkol dengan kelompok jin. Jin ni syaitan lah. Syaitan, iblis, jin jahat ni semuanya dia menghadirkan hak manusia untuk membuat kerosakan di muka bumi. Jadi sama ada dia buat kerosakan dalam bentuk akidah, sama ada dia buat kerosakan dari sudut amalan kita, terbatal amalan kita, sama ada dia buat kerosakan dari sudut orang kata sakit kita dan sebagainya. Semua ni adalah kerana perbuatan-perbuatan di kalangan jin dan manusia. Di samping itu, Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ini terlalu lemah dan terdedah daripada kejahatan ini. Allah Ta'ala ajak kita macam-macam cara perlindungan diri kita. Kita kena beramal. Kita kena yakin apa yang diajar oleh Allah dan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Satu ayat yang cukup hebat
Kalau kita benar-benar mengaji bab dia, katakan istighfar. Mengaji dan kita faham ayat yang cukup hebat, dan kalau kita beramal dengan yang kita yakin dengan isi kandungannya, insya-Allah Allah Taala lindung kita daripada kejahatan. Apa dia? Ayatul Kursi. Walaupun ayat kursi ni Allah Ustaz, ayat kursi ni biasa dah, kami dah tahu dah. Ya dah, memang. Tapi kalau kita tak mengaji dia, tak faham dia, kita tak mendapat pesan dia. Pesan daripada ayat kursi yang cukup besar faedah. Ayat kursi ni tuan-tuan, ayat yang disebut, ditanya, Nabi tanya sahabat, wahai sahabatku, kamu tahukah apakah ayat yang paling mulia, yang paling agung sekali di dalam Al-Quran? Sahabat berkata, ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui. Maka Nabi kata apa? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Ayatul Kursi. Ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung Al-Quran, Ayatul Kursi. Disebut oleh Nabi SAW. Dan dalam ayat kursi ini pula, daripada perenggan pertama sampai ke 9 perenggan, semuanya ayat menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jumpa ayat yang tak ada ayat seperti ayat ini, ayat-ayat dalam Quran tersebut tentang terus satu baris ayat, mesti Allah sebut ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan manusia, ada kaitan dengan dunia, ada kaitan dengan akhirat. Tapi ayat kursi sebagai ini yang mengandungi 9 perenggan. 9 perenggan ini semuanya menceritakan tentang kehebatan Allah. Bermula dengan Allah sampailah hujung ayatul kursi Al-Aliyyul Azim. Semuanya daripada Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampailah wa huwal aliyyul azim. Semuanya cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan Allah, keagungan Allah yang tak ada pada manusia, yang tak ada pada makhluk. Kadang-kadang kita tak faham ayat ni. Memang kita ni jarang selingkap sikit makna dia. Jarang juga baca Quran, kadang-kadang jarang kita tengok makna. Adapun kalau kita tahu makna tapi kita tak faham makna, kita tak faham tafsiran dia. Jadi dalam ayat kursi yang diberi gelaran a'zamu ayat Al-Quran, ayat yang paling agung Al-Quran, dalam ayat kursi ini, dalam ayat itu ada nama Allah yang paling agung. Apakah nama Allah yang paling agung? Dia panggil Al-Hayyu Al-Qayyum. Gelaran dia Al-Hayyu Al-Qayyum digelar oleh Nabi SAW sebagai Ismuhu Ismullah Al-Aqsa ataupun Ismul Aqsa. Nama Allah yang paling agung, iaitu Allah la ilaha illa huwal Al-Hayyu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum disebutlah hadis Nabi SAW. Nabi kata, Inna Allah azza wa jalla da'a nafsahu bi ismihi al-azim wa idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi SAW. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala seru dengan nama dia yang paling agung. Apa dia? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam ayat kursi ini ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ni jarang kita jumpa dia berasingan. Tak ada Allah sebut Huwal Hayyu saja. Dia mesti Huwal Hayyu Al-Qayyum. Dia cantum dua. Perkataan Al-Hayyu dengan Al-Qayyum ni mesti dia kembang. Dia tak datang berasingan. Kita takkan jumpa ayat ataupun Al-Quran ada perkataan Qayyum duduk tempat lain, Hayyu duduk ayat lain. Dia mesti jumpa dua sekali, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan disebut hanya 3 kali dalam Quran. Sebut 3 kali, tiga apa ni? Kembang ni Al-Hayyu Al-Qayyum ni, di kembang ni jumpa 3 kali dalam Quran. Pertama dalam surah Baqarah, dalam ayat kursi itu, ayat 255. Yang kedua dalam surah Al-Imran. Yang ketiganya dalam surah Taha, wa 'anatil wujuhil hayyul qayyum. Dalam surah Taha 3 kali. Keempat Al-Hayyul Qayyum ni 3 kali. Ayat kursi ni banyak riwayat.
Antara yang riwayat daripada Muaz bin Jabal. Ia cerita hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal diceritakan oleh Imam Suyuti. Diriwayat oleh Imam Tabarani. Disebut bahawa Muaz bin Jabal satu hari dia kena jaga gedung kurma. Dia jaga gedung kurma. Hari pertama gedung kurma tu dicuri oleh orang. Korang susut gedung kurma. Kurma ni makanan asasi orang. Kita ni kurma ni perhiasan dalam peti akhirat, simpan untuk Ramadan, ataupun benda yang kita bangga ya, boleh Mekah. Dah boleh Mekah ni, kurma Mekah ni bangga. Tapi kita bukan makanan kita, makanan asli kita, makanan asasi orang Arab. Kurma ni, sebab itu kurma orang Arab boleh digunakan untuk bayar zakat. Pasal apa? Pasal dia makanan ruji dia. Makanan ruji dia. Kan dalam mazhab Syafi'i kita, barang apa yang kita boleh keluarkan zakat, iaitu makanan ruji penduduk setempat. Kalau tanah Melayu, beras. Tanah padang pasir ataupun Afrika, gandum. Padang pasir Arab Mekah ni, gandum dan kurma. Kurma makanan ruji. Mereka boleh hidup dengan kurma. Dan dalam kurma tu, dalam saintis kata apa? Kurma ni cukup zat macam ada dalam makanan lain. Satu tu cukup. Sebiji ataupun beberapa biji kurma mencukupi zat yang kita perlukan daripada berbagai makanan. Contoh kita perlukan daripada sayur, ada dalam kurma. Kita perlu dalam beras, ada dalam kurma. Kita perlu dalam buah-buahan, ada dalam kurma. Cukup lengkap. Sebab itu orang Arab hidup makan kurma. Dia boleh. Nabi SAW 2 bulan hidup makan kurma dengan ayam sejuk. Rasulullah SAW. Riwayat dalam hadis saya riwayat oleh Sayyidatina Aisyah. Aisyah cerita rumah kami 2 bulan kami makan kurma dengan ayam sejuk. Pasal apa? Kita kata kesian lah mereka makan kurma. Dah ada makanan macam buah kita. Macam buah kita. Kita makan nasi. Yang makanan ruji dia. Dan kurma tu lengkap. Jadi Muaz bin Jabal kata malam pertama, malam kedua ada orang curi kurma daripada gudang kami. Malam ketiga Muaz bin Jabal kata tangkap dia. Aku rancang kata. Maka berjayanya Muaz bin Jabal menangkap lelaki yang mencuri. Lalu kata Muaz, aku nak bawa kamu menghadap Nabi Muhammad SAW. Kata lelaki ini, wahai Muaz, jangan bawa aku jumpa Rasulullah, kerana aku ni jin, aku takut dengan Rasulullah. Dia ngaku tadi dia syaitan. Dia menyerupai manusia. Syaitan ni jin ni kita tak boleh pegang dia. Siapa yang kata boleh tangkap seorang dia tu tak betul lah. Pasal tak boleh. Melainkan kalau dia menyerupai bentuk makhluk, tahu boleh. Contohnya dia menyerupai ular, boleh tangkap. Dia menyerupai manusia, boleh tangkap. Tapi kalau dia duduk dalam di alam roh, dia tak boleh tangkap. Tak boleh, tak mampu kita. Tak mampu pertama, kita tak mampu lihat. Kita tak mampu lihat. Dia menjelma lihat. Jadi hadis ni menceritakan bahawa macam mana Muaz bin Jabal boleh tangkap pasal dia menyerupai dalam bentuk manusia. Bila dia nampak dalam rupa manusia, Muaz bin Jabal tangkap. Nak bawa jumpa Nabi, dia kata jangan bawa aku jumpa Rasulullah SAW. Aku takut dengan Rasulullah. Pasal kamu takut, kata Muaz, kerana Rasulullah ni sejak dia main Madinah, Allah Ta'ala turunkan satu ayat kepada dia yang kami amat takut ayat Quran tu. Yang dia Nabi Muhammad diturunkan ayat Quran itu kepada dia. Kami takut sangat. Kata jin tu, dulu ni Madinah ni tempat kami dia. Kami duduk sini. Tapi bila Rasulullah hijrah mai Madinah dan diturunkan wahyu ke atas dia, kami pakat lari pergi ke tempat namanya Nasibiyah. Nasibiyah ni satu tempat yang kawasan pendalaman padang pasir di antara Iraq dengan Syria, tengah-tengah. Kami lari dulu di kawasan orang pasal kita Melayu dengan tempat jin tengah. Lalu pendalaman